Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nur Charlene, anak perempuan Vera, berjaya mengharumkan nama Universiti Utara Malaysia (UUM) apabila muncul naib johan dalam pertandingan The 22nd Chinese Bridge Chinese Language Proficiency Competition for Malaysian University Students yang berlangsung di Institut Kong Zi Universiti Malaya. Pelajar sarjana muda pengurusan perniagaan antarabangsa dan sarjana muda pentadbiran perniagaan, logistik dan pengangkutan berkata, pertandingan ini memberi peluang kepadanya untuk menunjukkan bakat dan kemahiran dalam bahasa Mandarin melalui pelbagai aspek seperti kuis, pertandingan syarahan serta pertandingan bakat. Ulasnya, cabaran dalam pertandingan ini termasuk mempelajari dan menguasai bahasa Mandarin dengan baik, menghadapi tekanan dan persaingan dengan peserta lain yang mahir dalam bahasa tersebut. Pertandingan ini merupakan acara penting dan berimpak di mana peserta diuji dalam berbagai aspek. Pengalaman belajar dalam kelas dengan Huang Laoshi dan berinteraksi dengan kawan-kawan berbangsa Cina membantu beliau untuk lancar berbahasa Mandarin. Malah, pendekatan ini memberikan kombinasi yang baik antara pengajaran formal dan praktik dalam kehidupan seharian. Kejayaan ini melayakkannya membawa pulang wang tunai RM350, trofi cenderamata dan lebih mengujarkan berpeluang melawat ke negara China untuk menyaksikan pertandingan The 22nd Chinese Bridge Chinese Language Proficiency Competition for Malaysian University Students pusingan akhir peringkat dunia yang bakal diadakan pada September nanti di Hunan, China. Sementara itu, Profesor Dr. Syukri Ahmad, Dekan Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah SCLP berkata, pertandingan tersebut menggalakkan pelajar untuk betul-betul dalam bahasa Mandarin memandangkan penggunaan bahasa Mandarin semakin penting pada masa kini. Pelajar sarjana muda pengurusan teknologi Natalia Borhan telah dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Fotografi Jelajah Budaya Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum baru-baru ini. Natalia, 23, merupakan ahli kelab fotografi yang diselaraskan oleh Pusat Budaya dan Seni PBS menyertai bengkel fotografi selama 5 hari di Sabah sebelum bergelar juara pertandingan tersebut. Kemenangannya itu membolehkan dia membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM500 Malaysia, sijil penyertaan dan trofi. Kemenangan ini menjadi motivasi dan semangat kepada saya untuk terlibat aktif dalam bidang fotografi dan menjadi lebih yakin untuk mempelajari bidang ini dengan lebih mendalam. Saya ingin berterima kasih kepada pengarah PBS, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau Dr. Azmir yang memberi peluang dan menjadi pegawai pengiring semasa saya di sana. Tidak lupa juga kepada penasihat kelab fotografi, saudara Rosli Mardan yang banyak membimbing saya sehingga ke tahap ini, katanya. Selain UUM, turut serta dalam bengkel tersebut ialah Universiti Malaysia Pahang UMP, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTIM, Universiti Malaysia Kelantan UMK dan UMS sendiri. Bengkel fotografi itu bertujuan memperkenalkan asas-asas dan teknik fotografi selain sebagai tujuan mempromosikan budaya setempat kepada peserta. Di samping itu, bengkel ini juga bagi memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai program-program kesenian dan kebudayaan universiti selaras dengan usaha pihak universiti dalam memasyarakatkan mahasiswa dan memahasiswakan masyarakat. Program tersebut secara tidak langsung mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar dalam dunia fotografi selain mengeratkan lagi jalinan ukhuwah antara UMS dengan universiti awam yang terlibat. Naib johan dimenangi oleh UMS yang membawa pulang wang tunai RM300 Malaysia, sijil penyertaan dan trofi. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh UMP membawa pulang wang tunai RM250 Malaysia, sijil penyertaan dan trofi. Majlis penyampai hadiah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur. Pelakon terkenal Dato' Aaron Aziz menyifatkan peluang bertemu dengan pelakon Hollywood Chris Hemsworth sebagai sebuah kejutan yang pernah dimaklumkan sebelum ini. Menerusi sebuah video di Instagramnya, Aaron dilihat menaiki pentas bersalaman dengan Chris dan Sam Hargrave. Beliau mengatakan ini adalah kejutan yang beliau ingin sampaikan, iaitu aksi berlawan yang gempak selepas mempunyai kontroversi dalam bidang industri berlakon beliau. Dalam pada itu, Aaron turut memuji kehebatan filem lakonan pelakon Hollywood itu yang digambarkan 1000 kali lebih baik daripada dalam Fast X. Pelakon berusia 47 tahun itu kini berada di Manila, Filipina, memenuhi undangan tayangan perdana filem Extraction 2.
turut menyertai undangan aktor Aidil Zuhri Alauddin yang menaiki pentas bersama Aaron. Berita ini amat mengejutkan netizen menerusi laman Instagramnya dan menerusi sebaran di TikTok. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan kegusaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah yang dikhawatiri menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara jika tidak diselesaikan segera. Al-Sultan Abdullah bertitah, ini memandangkan polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Sebaliknya, berkait isu akidah umat Islam dengan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan Beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan Beta serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai Ketua Agama Islam. Titah Seri Paduka. Yang di-Pertuan Agong bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka bertitah, sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama jika gagal ditangani dengan segera adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah bertitah dalam berhadapan dengan isu sensitif sedemikian, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Titah Seri Paduka ini selaras dengan prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang antara lain menekankan bahawa konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan ia tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Al-Sultan Abdullah bertitah, ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di bawah Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan agama Islam yang ditempatkan pada darjat yang amat tinggi di dalam Perlembagaan Persekutuan dicapai menerusi persefahaman dan persetujuan oleh semua pihak ketika negara memperoleh kemerdekaan. Titah Seri Paduka. Yang di-Pertuan Agong bertitah, perpaduan memerlukan resepi yang efektif dengan hati yang terbuka, jiwa yang luhur dan semangat kesetiaan kepada raja serta negara selain tidak mempersoal dan mencampuri serta memandang rendah urusan dan kepercayaan agama yang diamalkan bangsa lain. Demi perpaduan dan masa hadapan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Semangat perpaduan perlu disemai serta dibentuk di rumah, dibaja dan disiram dengan pendidikan serta nilai-nilai murni hidup bermasyarakat di bangku sekolah dan seterusnya diperkasa di institusi-institusi pengajian tinggi. Saya Carol Inas. Saya Maimunah Ho. Anda menyaksikan kami di Buletin UUM Today. Terima kasih.